Di sebuah berek tentera di Jerman, beberapa tahun sebelum pencerobohan Ukraina, askar-askar Jerman sedang berlatih dalam formasi. Cuma mereka bukan pegang senapang, mereka pegang batang penyapu sebab tak cukup senapang di store. Inilah tentera dari negara terkaya di Eropah dan seolah-olah itu belum cukup, pada Februari 2022, apabila Rusia menceroboh Ukraina, Jerman yang sama ini membuat tawaran ketenteraan pertamanya kepada Kiev. 5,000 topi keledar. Datuk Bandar Ibu Kota Ukraina secara terbuka menyebutnya sebagai satu jenaka. Inilah gergasi yang sedang tidur di Eropah. Tetapi hari ini, 4 tahun kemudian, sesuatu telah berubah. Dan puncanya adalah kerana seorang lelaki sahaja. Lelaki yang paling akan menyesalinya. Kerana Putin, apabila dia menceroboh Ukraina pada tahun 2022, dia mempunyai satu kepercayaan. Dia fikir dia tahu dengan tepat bagaimana Barat dan Jerman akan bertindak balas. Sekarang, untuk memahami apa yang berlaku, anda perlu tahu bagaimana Jerman boleh jatuh sampai ke tahap paling bawah. Selepas tamatnya Perang Dingin pada tahun 1991, Jerman telah membuat satu keputusan. Mereka memutuskan bahawa zaman peperangan besar telah berakhir dan mereka mula mengurangkan kekuatan tenteranya sendiri tahun demi tahun. Antara tahun 2007 hingga 2017, negara terkaya di Eropah hanya membelanjakan 1.2% daripada semua kekayaan yang dihasilkannya dalam setahun. Sebagai perbandingan, mana-mana negara anggota NATO diwajibkan untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 2%. E o estrago foi aparecendo. Pada tahun 2018, tentera udara Jerman mempunyai 128 jet pejuang Eurofighter. Apenas 4 estavam operacionais. Hanya 4 yang beroperasi, selebihnya 124 berada di darat. Pada awal tahun 2022, beberapa hari sebelum pencerobohan Rusia, Ketua Tentera Jerman, General Alfons Mais, menulis satu ayat yang menjadi tular di seluruh dunia. Dia berkata bahawa dia boleh dikatakan bertangan kosong. Kerana selama beberapa dekad, Jerman telah bertaruh bahawa menjalinkan urusan perniagaan dengan Rusia akan menjamin keamanan. Gas Rusia, kontrak bernilai berbilion euro, perdagangan dalam jumlah besar. Tetapi pertaruhan itu berakhir pada Februari 2022. E 22. Dan disitulah gergasi itu mula bergerak. Pada 24 Februari 2022, Rusia telah menceroboh Ukraina. 3 hari kemudian, Kanselir Jerman Olaf Scholz naik ke parlimen dan mengumumkan dana kecemasan sebanyak 100 bilion euro untuk tentera. Pada masa yang sama, tanpa sebarang perbincangan, beliau menyebut detik itu sebagai Zeitenwende. Yang bermaksud perubahan zaman. Perkataan itu menjadi tajuk utama di seluruh dunia. Cuma apa yang Scholz lakukan hanyalah permulaan, kerana 2 tahun kemudian, seorang lelaki bernama Friedrich Merz menjadi Kanselir. Dan Merz melakukan apa yang tiada seorang pun Kanselir Jerman berani lakukan dalam 80 tahun. Dia menulis semula perlembagaan Jerman. Selama beberapa dekad, perlembagaan Jerman mempunyai satu peraturan yang dipanggil Schuldenbremse, iaitu brek hutang, yang mengehadkan berapa banyak kerajaan boleh berbelanja. Termasuk untuk tentera. Merz meyakinkan parlimen untuk mengeluarkan perbelanjaan ketenteraan daripada peraturan itu. Maksudnya, dia memberikan tentera Jerman wang tanpa had. Dan kemudian, Jerman mula berbelanja. Mari kita mulakan dengan kuasa udara kerana di sinilah perubahan paling mengejutkan. Tentera udara Jerman sedang menamatkan perkhidmatan pesawat pejuang Tornado mereka, pesawat lama dari zaman Perang Dingin. Dan membeli F-35. F-35 ialah pesawat pejuang paling canggih di barat. Tidak dapat dikesan oleh kebanyakan radar. Tapi di sinilah bahagian yang penting. Jerman telah mengambil bahagian dalam perkongsian nuklear NATO sejak tahun 60-an apabila mereka menerima bom B-61 Amerika yang pertama. Dan misi untuk membawa bom-bom itu adalah tanggungjawab jet pejuang Tornado yang kini sedang bersara. Mulai 2013, F-35 akan mengambil alih tugas itu, bermakna Jerman sedang mengemaskini kekuatan nuklearnya dengan teknologi paling moden dari Barat. Sebuah negara yang kalah dalam Perang Dunia 80 tahun lalu, kini menerbangkan pesawat paling canggih di dunia, bersedia untuk memasuki pertempuran nuklear jika perlu, dan ada lagi.
Jerman sedang membangunkan bersama dengan negara-negara Eropah lain sebuah pesawat pejuang tanpa pemandu yang dipanggil Airbus Wingman. Dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Maksudnya, negara yang pada tahun 2018 hanya mempunyai 4 pesawat pejuang yang berfungsi, kini akan mempunyai pesawat pejuang yang terbang tanpa juruterbang. Sekarang mari kita turun ke bawah. Jerman sedang bersedia untuk memeterai kontrak ketenteraan terbesar dalam sejarahnya. Projek ini dinamakan Arminius. Nama itu adalah sebagai penghormatan kepada seorang ketua Jermani kuno yang mengalahkan bangsa Rom 2000 tahun lalu. Kontrak ini bernilai 40 bilion euro dan dengan jumlah itu, Jerman akan membeli sehingga 1,800 kenderaan perisai tempur Boxer. 1,800. Untuk anda bayangkan, seluruh tentera Brazil hanya mempunyai kira-kira 400 kereta kebal perang. Jerman sedang membeli lebih daripada 4 kali ganda jumlah itu dalam bentuk kenderaan perisai dalam satu kontrak sahaja. Dan yang paling menarik ialah siapa yang sedang menghasilkannya. Syarikat itu bernama Rheinmetall. Selama beberapa dekad selepas Perang Dunia Kedua, tiada siapa dalam masyarakat Jerman yang mahu dilihat berurusan dengan syarikat itu. Pengeluar senjata dianggap sesuatu yang buruk. Hari ini, Rheinmetall bernilai lebih tinggi daripada Volkswagen di pasaran saham. Anda dengar betul. Sebuah syarikat yang membuat kereta kebal kini bernilai lebih tinggi daripada pengeluar kereta terbesar di Jerman. Inilah yang berlaku apabila mentaliti seluruh negara berubah. Cuma, sebuah tentera moden memerlukan lebih daripada kereta kebal dan kapal terbang. Ia memerlukan keupayaan jarak jauh. Dan di situlah Jerman sedang membetulkan kekurangan selama 80 tahun. Sejak tamat Perang Dunia Kedua, atas pilihan politik dan sekatan pasca perang, Jerman sentiasa bergantung kepada sekutu untuk sebarang serangan di wilayah musuh yang jauh. Jika mereka perlu menyerang sesuatu lebih dari 500 km, mereka perlu meminta kebenaran. Sekarang, tidak lagi. Jerman sedang membeli 400 peluru berpandu Tomahawk buatan Amerika. Tomahawk mempunyai jangkauan sehingga 2,000 km. Maksudnya, jika dilancarkan dari wilayah Jerman, ia boleh mencapai sasaran jauh di dalam Rusia, termasuk bandar-bandar besar seperti Moskow dan Saint Petersburg. Inilah keupayaan serangan jarak jauh yang Jerman tidak pernah miliki dan kini sedang dibeli secara besar-besaran. Tetapi di sinilah butiran yang membuktikan bahawa perubahan ini benar-benar berlaku dan Rusia sudah mengetahuinya. Pada Julai 2024, 2 tahun selepas Jerman mula melakukan persenjataan semula secara serius, perisikan Amerika menemui satu rancangan yang sedang berjalan. Satu rancangan Rusia untuk membunuh Armin Papager. Armin Papager ialah Presiden Rheinmetall, lelaki yang menghasilkan kereta kebal dan peluru artileri yang menyokong Ukraine dalam peperangan. Papager hanyalah salah seorang daripada beberapa pemimpin pertahanan Eropah yang menjadi sasaran untuk dibunuh. Perisikan Amerika telah memaklumkan kerajaan Jerman yang kemudian memperketatkan perlindungan. Rancangan itu telah digagalkan. Namun, mesej dari Rusia adalah jelas. Sesiapa yang menghasilkan senjata yang digunakan menentang Rusia akan menjadi sasaran. Dan ia tidak berhenti di situ. Hanya pada tahun 2025, Perkhidmatan Keselamatan Jerman mencatat 321 kes yang disyaki sabotaj. Drone Rusia telah menceroboh ruang udara Poland dan memaksa penutupan lapangan terbang di seluruh Eropah. Kabel dasar laut di Laut Baltik sedang dipotong oleh kapal Rusia yang berpura-pura sebagai kapal komersial. Rusia telah memahami lebih awal daripada Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah Barat bahawa persenjataan semula Jerman adalah nyata dan sedang cuba mensabotaj, menakut-nakutkan, membunuh. Cuma perkara itu sudah pun berjalan. Sekarang, peralatan sahaja tidak membentuk tentera. Tentera memerlukan orang. Untuk anda mendapat gambaran, tentera Jerman hari ini mempunyai 182,000 askar. Itu adalah jumlah yang kecil untuk sebuah negara dengan 80 juta penduduk. Matlamat Jerman adalah untuk mencapai hampir 1,5 juta anggota tentera terlatih dalam dekad akan datang, termasuk anggota aktif dan simpanan. Dan jumlah itu sedang bergerak ke arah yang betul. Pada tahun 2026, permohonan untuk menyertai tentera Jerman meningkat 20% berbanding tahun 2025. Satu generasi penuh rakyat Jerman yang membesar tanpa pernah terfikir untuk berkhidmat, kini mula mendaftar untuk menyertai tentera.
Kerajaan juga sedang menimbang semula satu idea yang telah dikuburkan pada tahun 2011. Khidmat tentera wajib. Selama 14 tahun, berkhidmat dalam tentera Jerman adalah pilihan. Sekarang jika pengambilan secara sukarela tidak mencukupi, negara akan memaksa. Tetapi langkah yang paling simbolik daripada semuanya masih belum berlaku. Lihat pada peta Eropah, pergi ke arah timur. Anda akan jumpa Lithuania, sebuah negara kecil, memang kecil yang bersempadan dengan Belarus, sekutu paling rapat Rusia. Di Lithuania, Jerman baru saja menempatkan satu brigade penuh. Brigade berperisai ke-45,5,000 askar Jerman. Sehingga tahun 2027, hanya 150 km dari sempadan dengan Belarus. Dan inilah butiran sejarahnya. Ini adalah brigade Jerman pertama yang ditempatkan secara tetap di luar wilayah Jerman sejak tahun 1945. 45. Fikirkan betapa besarnya makna perkara ini. 80 tahun selepas Perang Dunia Kedua, askar-askar Jerman kembali ke Eropah Timur. Cuma kali ini bukan sebagai penceroboh, tetapi sebagai pembela. Ini ada satu gambaran yang ramai warga Eropah yang lebih tua tidak pernah terbayang untuk melihatnya. Dan tiada seorang pun rakyat Rusia yang menjangkakannya. Soalan yang tinggal hanyalah satu. Dengan semua ini, adakah Jerman akan bersedia tepat pada masanya? Pada tahun 2026, akhbar Jerman Die Welt bersama dengan penganalisis tentera dan bekas pegawai kanan tentera telah melakukan simulasi perang. Satu simulasi perang, senarionya adalah seperti berikut. Rusia mencipta satu krisis kemanusiaan di Kaliningrad, sebuah wilayah Rusia yang dikelilingi oleh Lithuania dan Poland. Kemudian Rusia menggunakan alasan itu untuk menghantar tentera dan menceroboh sebuah bandar di Lithuania. Dan Anda tahu apa hasil simulasi itu? Dalam beberapa hari sahaja, Rusia telah menawan bandar itu. Jerman teragak-agak. NATO terlalu lambat. Rusia menang. Tentera Jerman mengambil keputusan itu dengan serius. Dan Jenderal Carsten Breuer, Ketua Angkatan Darat Jerman, telah menetapkan satu tarikh akhir rasmi. Menjelang 2029, Jerman perlu bersedia untuk perang kerana menurut risikan Jerman, menjelang 2029, Rusia akan membina semula tenteranya yang musnah di Ukraine dan akan dapat menguji NATO. 4 tahun sahaja yang Jerman ada. Ingat bagaimana kita mulakan video ini? Askar-askar Jerman berlatih dengan batang penyapu, 5,000 topi keledar ditawarkan sebagai bantuan ketenteraan. Datuk Bandar Kiev menganggapnya sebagai satu jenaka. Pada tahun 2022, itulah Jerman. Pada tahun 2029, bajet ketenteraan Jerman akan menjadi lebih besar daripada bajet ketenteraan Perancis dan United Kingdom digabungkan. 7 tahun. Negara yang sama. Skala yang berbeza. Dan sekarang, ingat tak pada awal video tadi bila kita cakap tentang Putin yang percaya dia tahu dengan tepat bagaimana Barat dan Jerman akan bertindak balas terhadap pencerobohan Ukraine? Jadi awak dah tahu jawapannya. Dia memang betul-betul silap. Raksasa Jerman sedang dilepaskan dan Putin yang memotong rantainya. Putin sangka dengan menyerang Ukraine, dia akan melemahkan Barat dan dia fikir Eropah yang berpecah dengan Jerman yang cintakan keamanan serta bergantung kepada gas Rusia tidak akan tahu bagaimana untuk bertindak balas. Dia mengira masa akan memihak kepadanya. Dia tersilap kira. Lelaki yang mahukan Eropah tunduk kini terpaksa berdepan dengan Jerman yang bersenjata lengkap dengan jet pejuang generasi kelima, ribuan kereta kebal, peluru berpandu yang mampu mencapai Moskow dan tentera tetap di sempadan dengan Belarus. Semua ini dia sendiri bantu bina tanpa sengaja. Geração, tanques aos milhares, mísseis capazes de atingir Moscou e tropas permanentes na fronteira da Bielorrússia. Tudo isso ele mesmo ajudou a construir, sem que... Dan sekarang sudah terlambat untuk menariknya balik. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Siapa yang akan sampai dahulu pada tahun 2029? Jerman yang bersedia melindungi Eropah atau Rusia yang bersedia menyerangnya? Tinggalkan ramalan Anda di ruangan komen. Jika video ini membuat Anda berfikir, kongsikan dengan seseorang yang juga berminat dengan geopolitik dan langgan saluran ini supaya tidak terlepas analisis seterusnya.
Jumpa lagi.